Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Kumpulan kami akan menerangkan tentang teori berasaskan eklektik dan integratif DCT, Developmental Counselling and Therapy. Kumpulan kami terdiri daripada dua ahli iaitu saya sendiri dan juga Elijah anak Nutok. Seterusnya ialah pengenalan. Teori eklektik dan integratif dalam psikologi atau kaunseling merujuk kepada pendekatan yang menggabungkan pelbagai teori, konsep dan teknik daripada pelbagai aliran psikologi untuk menghasilkan satu pendekatan yang lebih holistik dan sesuai dengan keperluan klien. Teori eklektik membawa maksud memilih elemen terbaik daripada pelbagai teori atau pendekatan tanpa mencipta kerangka teori baru. Teori integratif pula membawa maksud menggabungkan konsep-konsep daripada pelbagai teori untuk menghasilkan satu kerangka teori baru yang lebih padu dan sesuai dengan konteks. Kedua-dua pendekatan ini digunakan untuk menangani kompleksiti keperluan manusia dan memastikan fleksibiliti dalam amalan psikoterapi atau kaunseling. Seterusnya ialah pengasas teori DCT ini, iaitu Allen Ivy, yang merupakan tokoh yang sering dikaitkan dengan pendekatan eklektik dan integratif dalam kaunseling dan psikoterapi. Allen Ivy dikenali melalui teorinya mengenai DCT ini yang menggabungkan pelbagai pendekatan terapi berdasarkan tahap perkembangan individu. Pendekatan Ivy menekankan yang pertama, integrasi pelbagai teori, di mana beliau percaya bahawa kaunselor perlu fleksibel dengan mengaplikasikan pelbagai teknik dan teori yang sesuai dengan situasi klien. Yang kedua ialah pembangunan individu, di mana teori DCT ini menilai tahap perkembangan klien dan menyesuaikan pendekatan terapi dengan keperluan mereka. Yang ketiga ialah komunikasi berpusatkan klien, iaitu penekanan diberikan kepada mendengar secara empati dan memahami perspektif klien. Ini adalah wajah Allen Ivy yang mengasaskan teori DCT ini. Seterusnya ialah ciri-ciri utama teori DCT. Yang pertama ialah konstruktivism, berdasarkan idea bahawa realiti bukanlah objek sepenuhnya, tetapi dikonstruksikan melalui pengalaman subjektif. Individu membina makna dunia melalui proses kognitif dan sosial. Yang kedua ialah diskursif, yang bermaksud menekankan peranan bahasa dan komunikasi dalam membentuk pemahaman. Perkataan, simbol dan naratif menjadi alat untuk individu memahami dan menyampaikan pengalaman mereka. Yang ketiga ialah integrasi pelbagai perspektif, iaitu mengambil elemen daripada teori lain seperti pendekatan sistemik, naratif dan fenomenologi untuk memahami manusia dalam konteks hubungan sosial dan budaya. Seterusnya ialah prinsip asas DCT. Yang pertama ialah flexibility, iaitu kaunselor bebas memilih teknik mengikut keperluan klien tanpa terikat kepada teori tunggal. Maksudnya kaunselor boleh campur mana-mana teknik, sebagai contoh CTRT dengan REBT macam tu. Yang kedua ialah holistik. Klien dilihat sebagai individu yang kompleks dan unik. Yang ketiga ialah penyesuaian teknik. Teknik disesuaikan berdasarkan masalah klien. Yang terakhir sekali ialah keberkesanan, di mana teori ini fokus kepada hasil terbaik untuk klien. Seterusnya saya akan serahkan kepada presenter seterusnya. Okey, baiklah. Semua dapat dengar suara saya kan? Nah, Okey, yang seterusnya adalah dalam teori DCT ni, seperti yang grup yang sebelum ni dah present tadi, diorang merupakan teknik pendekatan. Jadi dalam teknik tu ada 3. DCT ni, MM dengan PMM tadi. Jadi ini adalah salah satunya. Dalam DCT ni, aplikasi ataupun teknik yang digunakan adalah menggunakan terapi naratif. Terapi ini membantu klien mengubah naratif mereka yang kurang konstruktif kepada yang lebih positif. Boleh dijadikan contoh, klien yang merasa tidak berharga
diajak untuk menyusun semula kisah hidup mereka untuk mengenal pasti kekuatan dan kejayaan yang pernah mereka capai. Yang kedua, menggunakan terapi berdasarkan konteks sosial. Ini mengambil kira norma budaya dan bahasa dan hubungan sosial klien dalam membangunkan strategi terapi. Dan yang terakhir sekali adalah menggunakan intervensi berasaskan dialog. Proses kaunseling menekankan dialog untuk membantu klien menyuarakan pandangan dan perasaan mereka. Melalui interaksi terapeutik, klien dibimbing untuk membina pemahaman baru tentang pengalaman mereka. Next. Baik, ini adalah langkah dalam mengaplikasikan teknik-teknik tersebut. Ini adalah langkah yang umum sahaja. Yang pertama adalah mengenal pasti keperluan klien. Sebagai contoh, sekiranya klien yang datang tu dia meluahkan bahawa dia mempunyai tekanan akademik, jadi kita kelaskan itu adalah sebagai klien yang mengalami tekanan akademik dan rasa rendah diri. Dan yang seterusnya adalah pemilihan teknik yang sesuai. Sebagai contoh, kaunselor menggunakan gabungan teori CBT untuk menangani pemikiran negatif dan terapi humanistik untuk meningkatkan keyakinan diri. Yang ketiga adalah pelaksanaan intervensi. Sebagai contoh, kaunselor ni dia memberi latihan kognitif kepada klien untuk menukar pemikiran negatif mereka menjadi positif. Yang keempat, penilaian keberkesanan. Sebagai contoh, menggunakan skala tekanan untuk menilai perubahan emosi klien selepas beberapa sesi. Sebagai contohnya, kita cakap macam ni, selepas kamu melakukan aktiviti tadi, apakah perasaan kamu? Dan kita bagi dia skala lah, contoh dari 1 sampai 10. Begitu. Next. Baik, ini adalah merupakan kekuatan dan kelemahan teori DCT. Yang pertama adalah kekuatan. Nombor 1, fleksibiliti yang tinggi. Membolehkan kaunselor menyesuaikan teknik-teknik mengikut keperluan klien. Yang kedua, holistik. Melihat klien secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan satu sudut teori. Yang ketiga, keberkesanan tinggi. Teknik yang dipilih berdasarkan keberkesanannya untuk menyelesaikan masalah tertentu. Maafkan saya. Yang keempat, meningkatkan kreativiti kaunselor, membolehkan penggunaan teknik yang inovatif. Dan kelemahan pula, teori ini dia memerlukan kemahiran yang tinggi. Hanya kaunselor perlu mahir dalam pelbagai teori dan teknik. Sekiranya kaunselor tu dia belum mahir ataupun dia sendiri masih keliru dalam teori yang dia gunakan, jadi dia tak boleh nak campur adukkan teori-teori tersebut. Yang kedua adalah risiko kekeliruan. Seperti yang saya katakan tadi, gabungan teknik yang tidak terancang boleh mengelirukan kaunselor ataupun klien itu sendiri. Yang ketiga, kekurangan kerangka penilaian. Sukar untuk mengukur keberkesanan terapi secara objektif. Maksudnya kan tadi kita pakai 2 teknik. Jadi mungkin untuk teknik yang satu, klien tu dia rasa sedikit lega. Tetapi disebabkan kita salah pilih untuk teknik yang kedua, jadi mungkin dia akan rate sesi itu dalam 2 ataupun 3 kurang daripada 10. Jadi yang terakhir sekali adalah berisiko tidak konsisten. Penyesuaian teknik yang terlalu fleksibel ini boleh menyebabkan ketidakkonsistenan dalam sesi. Next. Baik, sekarang kami berdua akan membentangkan kajian kes. Antara contoh kajian kes yang menggunakan teori DCT ini, kes pertama adalah klien merupakan seorang pelajar sekolah. Isu yang klien bawakan adalah klien merupakan seorang pelajar tingkatan 3, menghadapi tekanan peperiksaan, rasa rendah diri dan pemikiran negatif. Jadi saya akan terangkan dahulu sebelum kami demo sesi. Pendekatan yang digunakan adalah kaunselor boleh menggunakan CBT, Cognitive Behavioral Therapy, iaitu untuk mengubah pemikiran negatif seperti saya gagal kepada pemikiran positif seperti saya boleh mencuba. Yang kedua adalah secara humanistik, membina keyakinan klien dengan memberi sokongan emosi. Hasilnya nanti klien akan menunjukkan peningkatan dalam prestasi akademik dan rasa boleh yakin menghadapi perasaan.
Oke, baiklah. Ini merupakan contoh situasi tadi. Sekejap, oke. Alright. Oke, maafkan saya sedikit technical. Ini adalah contoh situasi dalam sesi. Saya sebagai kaunselor dan rakan sekumpulan saya nanti akan menjadi klien. Oke, baiklah. Kami akan memulakan sesi demonya menggunakan teori di sini ini. Baiklah. Kaunselor, bagaimana perasaan kamu hari ini? Nak cerita lebih lanjut tentang apa yang kamu rasa? Saya rasa macam saya tak akan berjaya. Saya selalu gagal dalam ujian sebelumnya. Jadi, saya rasa tak ada harapan. Saya faham. Bila kamu kata tak ada harapan, apa yang kamu fikirkan tentang diri sendiri? Cuba kita lihat sama-sama. Apa bukti yang menunjukkan kamu mungkin berjaya kali ini? Susah nak fikir. Mungkin sebab saya pernah faham beberapa topik sebelum ni. Tapi sekarang saya rasa semuanya bercampur baur. Bagus, kamu dapat kenal pasti yang kamu pernah faham beberapa topik. Bagaimana kalau kita ubah pemikiran, saya tak akan berjaya kepada sesuatu yang lebih realistik, iaitu seperti saya boleh cuba fokus dan belajar semula topik yang penting. Mungkin saya boleh cuba tapi saya tetap takut. Saya bangga dengan kamu mahu mencuba walaupun ada rasa takut tu. Itu satu langkah yang bagus. Apapun yang terjadi, kamu tak keseorangan. Saya dan kaunselor lain ada untuk membantu kamu. Terima kasih. Rasa macam ada harapan sikit sekarang. Baguslah, mari kita rancang langkah seterusnya. Kita boleh buat jadual belajar kecil-kecilan. Macam mana kalau kita mula dengan satu bab hari ini? Baiklah, saya rasa boleh cuba. Okey, baiklah. Itu merupakan contoh situasi di dalam sesi di mana seseorang kaunselor tu dia mengaplikasikan teori DCT ini. Dia menggunakan dua teori. Yang pertama adalah CBT, yang kedua adalah humanistik. Dan pada akhirnya klien daripada merasa tidak yakin ataupun gusar, dia boleh merasa ataupun dia boleh nak bertindak untuk mencuba. Okey, itu sahaja daripada kami. Rumusan daripada DCT ini adalah teori elektik dan integratif adalah pendekatan holistik dalam psikoterapi yang menggabungkan prinsip, teknik dan strategi daripada pelbagai teori untuk memenuhi keperluan unik klien secara berkesan. Ini menekankan fleksibiliti di mana kaunselor atau terapis itu yang tidak terikat kepada satu teori sahaja tetapi memilih kaedah berdasarkan kesesuaian dengan isu, konteks dan tahap kembangan klien. Teori ini mengiktiraf bahawa setiap individu adalah kompleks dengan aspek kognitif, emosi, tingkah laku dan sosial yang saling berkaitan. Dengan menggabungkan elemen seperti pendekatan kognitif, tingkah laku, humanistik dan psikodinamik, teori ini bertujuan untuk menyediakan intervensi yang menyeluruh, memperbaiki kesejahteraan dan menghasilkan perubahan yang bermakna dalam kehidupan klien. Sekian, terima kasih. Ada soalan? Baiklah, sekiranya tiada soalan, kami akan menganjurkan dua soalan. Satu soalan sahaja. Jadi sesiapa yang ingin menjawab boleh angkat tangan dan saya rasa soalan ini mudah. Okay, soalannya adalah, siapakah pengasas DCT ini?
Ellen Ivy. Alright, terima kasih. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Thank you. Next group.